Imam Tirmidzi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah katanya Nabi SAW bersabda, apabila seseorang hamba muslim atau hamba mukmin berwudu dengan membasuh mukanya, maka keluarlah daripada mukanya segala kesalahan atau dosa yang dilihat dengan kedua matanya bersama-sama air atau bersama-sama titisan terakhir air atau seumpama itu. Ini ucapan seumpama itu. Apabila dia membasuh kedua belah tangannya, keluarlah daripada kedua belah tangannya itu segala kesalahan, yakni dosa yang dilakukan dengannya bersama-sama air atau bersama-sama titisan terakhir air, sehingga dia keluar dalam keadaan suci, bersih daripada dosa-dosa. Pergi ke muka surat 33 ya. Abu Isa, yakni Imam Tirmidzi, berkata, hadis Malik daripada Suhail, daripada ayahnya, daripada Abi Hurairah ini adalah hadis hasan sahih. Abu Saleh, ayah kepada Suhail, pergi kepada buku surat 36, ialah Abu Saleh As-Samman, namanya Zakwan. Para ulama berbeza pendapat tentang nama sebenar Abu Hurairah. Ada yang mengatakan namanya Abdul Syams, ada pula yang mengatakan namanya ialah Abdullah bin Amr. Inilah pendapat Muhammad bin Ismail, yakni Imam Bukhari, dan inilah yang lebih sahih. Abu Isa berkata lagi, berhubung dengan bab ini ada riwayat daripada Uthman bin Affan, Thauban As-Sunabihi, Amr bin Abasah, Salman, dan Abdullah bin Amr. Muka surat 37. As-Sunabihi yang meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan bersuci ini ialah Abdullah As-Sunabihi. Manakala As-Sunabihi yang meriwayatkan daripada Abi Bakar As-Siddiq, dia tidak mendengar, yakni tidak sabit mendengar sesuatu hadis secara langsung daripada Nabi SAW. Namanya ialah Abdurrahman bin Usailah. Kunyahnya, yakni nama panggilannya, ialah Abu Abdillah. Beliau telah berangkat untuk pergi bertemu dengan Nabi SAW, tapi baginda SAW telah wafat ketika beliau dalam perjalanan. Walau bagaimanapun, beliau ada meriwayatkan beberapa hadis daripada Nabi SAW. As-Sunabi' bin Al-A'sar Al-Ahmasi pula adalah sahabat Nabi SAW. Beliau juga dikenali dengan As-Sunabihi. Hadis yang dinukilkan daripadanya hanyalah hadis berikut. Saya mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku akan berbangga dengan ramainya bilangan kamu di hadapan umat-umat yang lain. Oleh itu,
janganlah sekali-kali kamu berbunuh-bunuhan sesudahku. Itu habis perbincangan tentang hadis yang kedua. Hadisnya bersama dengan komentar Imam Tirmidzi. Perlu diketahui bahawa nota kita ni sebenarnya ulasan kepada Jami' Tirmidzi selengkapnya, bukan Mukhtasar Tirmidzi ataupun Tajrid Tirmidzi. Jadi dengan sebab itu ada perbincangan tadi, komentar Imam Tirmidzi tadi dengan lengkap ada. Berbeza dengan kalau kita baca Mukhtasar Tirmidzi atau Tajrid Tirmidzi. Salah satu sumbangan tokoh di kalangan kita Syekh Marbawi, dia buat Bahrul Madhi, itu terkenal kan dalam bahasa Melayu kita. Itu sebenarnya syarat kepada Mukhtasar Tirmidzi. Sebab itu kalau kita baca dalam Bahrul Madhi, tak ada tadi komentar Imam Tirmidzi, tak ada, dia ringkas, hanya ambil hadis sahaja. Dan sanad-sanad dia pun tak ada, dia buang semua tu. Bermakna Bahrul Madhi itu, kitab Bahrul Madhi itu adalah syarah kepada Mukhtasar dan Tajrid Jami' Tirmidzi. Adapun yang kita usahakan ini, yang kita buat ini, sebenarnya membincangkan tentang Jami' Tirmidzi itu selengkapnya. Jadi di sini dalam nota ini ada sanadnya, ada hadisnya, ada komentar Imam Tirmidzi, semua sekali lah. Kalau kita ada kitab Tirmidzi yang asal itu, maknanya ada semua. Kita tak tinggal satu pun, InsyaAllah begitulah. Selepas bab yang pertama, dalam nota yang pertama dahulu sebelum ini, mungkin ramai daripada kita sudah ada kan nota tu. Tapi mungkin kalau yang orang-orang yang dekat-dekat ni tak dapat nota tu, boleh jadi sudah ada. Yang saya eloknya adalah daripada awal lagi. Sebab banyak macam dalam ni pun, mana yang sudah saya bincangkan saya tak ulang, berujung situ saja. Saya akan sebut, lihat nota nombor sekian-sekian. Jadi nota tu kira-kiranya ada dalam nota yang pertama lah. Dengan sebab itu perlu ada kesemuanya. Ini bab yang kedua ni berbunyi bab ma jaa fi fadlit tuhur. Kalau bab yang pertama bab la tuqbalu salatun bighairi tuhur, gitu. Yang pertama. Ini bab kedua, hadis kedua. Dia Tirmidzi perlu kita faham jelas terlebih dahulu. Sama seperti Bukhari juga, daripada segi dia tidak banyak mengemukakan hadis, dia pilih-pilih hadis. Seperti Imam Bukhari juga, berbeza dengan Muslim, dia memang sengaja membanyakkan hadis itu dengan sanad-sanadnya yang lengkap. Walaupun ada perbezaan sedikit saja, dia bawa semuanya. Dan sanad dia tu kira-kiranya tinggilah, syaratnya tinggi. Tapi berbeza dengan Imam Tirmidzi, sebab Imam Tirmidzi tidak banyak kemukakan hadis, dia pilih-pilih hadis. Dan kitab Tirmidzi ini selain daripada dikenali sebagai Jami' Tirmidzi, ia juga dikenali dengan Sunan Tirmidzi. Sebabnya dia popular nama Sunan Tirmidzi itu sebab tertib dia, cara susunan dia dan keutamaannya dalam kitab Sunan Tirmidzi ini ialah dari sudut fiqh. Mana hadis-hadis fiqh itu diutamakan. Kalau kita tengok hadis yang pertama, bab yang pertama pembincang pasal fiqh, tapi berdasarkan hadis lah, bukan fiqh semata-mata begitu, tidak. Dan tidak terikat dengan mana-mana mazhab lah, bukan mewakili mazhab yang maklum, mazhab Syafi'i ke Hanafi ke, tidak.
dia semata-mata hadis. Dan banyak menyatakan pendapat dia sendiri. Begitulah cara ahli hadis. Walau bagaimanapun, kitab dia ni dimulakan dengan bab fiqh. Bab fiqh bermula dengan bersuci lah dahulu, terlebih dahulu bersuci. Walaupun kitab ini bukan hanya mengandungi perbahasan fiqh yang berdasarkan hadis, tidak. Semua bidang juga ada, tapi dimulai dengan fiqh. Sebab itu dikenali sebagai sunnah. Dari segi dia mengandungi semua perbincangan yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis itu, dia lebih dikenali sebagai jami'. Sebab itu kita panggil jami' Tirmidzi. Jami' Tirmidzi. Dari segi lengkap perbincangan yang terdapat dalam kitab-kitab hadis tentang akidahnya, tentang sirahnya, tentang manaqibnya, tentang banyak lagi perkara lain, semuanya lengkap. Itu jami'. Sebab itu kadang-kadang kitab Tirmidzi dipanggil Jami' Tirmidzi, kadang-kadang Sunan Tirmidzi. Kalau sebut Sunan itu merujuk kepada keutamaan dia, penekanan dia dari sudut fiqh. Dan Imam Tirmidzi dalam bab fiqh, dia akan menyatakan macam-macam mazhab. Nanti ini peringkat awal lagi, peringkat kemudian sikit, tengah sikit, kita akan dapati Imam Tirmidzi dia buat dua tajuk, selalunya dua tajuk. Satu tajuk mewakili mana-mana mazhab, satu lagi tajuk mewakili mazhab lain. Itu dia sebenarnya nak mengajar kita, nak memperkenalkan kepada kita tentang mazahib. Itu salah satu tujuan utama kitab Tirmidzi ini disusun, untuk memperkenalkan mazahib dan dalil-dalil dia. Misalnya akan datang kita akan jumpa satu bab dia buat batal air sembahyang dengan sebab menyentuh kemaluan. Bab yang kedua dia buat tak batal. Contohnya, satu bab dia buat bersentuhan lelaki dengan perempuan batal, satu bab lagi tak batal. Di bawah tiap-tiap bab itu dia bawalah hadisnya yang menjadi pegangan kepada imam bagi sesuatu mazhab, dia bawa lah. Dan kadang-kadang tidak terikat dengan dua saja, banyak lagi dia bawa. Dan dia sebut pula, ini keistimewaan Tirmidzi yang tidak terdapat di dalam kitab lain. Dia akan sebut orang yang pegang ini siapa-siapa, tokoh-tokoh besar tu dia sebut namanya. Berbeza dengan Bukhari, dia tidak sebut. Dia kira mazhab dia yang utama. Dia kira kalau nak tahu benda-benda ni daripada lain lah, nak tahu mazhab-mazhab lain, kalau nak tahu pendapat dia, ijtihad dia, tengok kitab dia. Macam Tirmidzi tidak. Sebab dia sebenarnya dari segi sistem pengajian hadis ini, Tirmidzi ini dipelajari mula-mula sekali. Sepatutnya begitu. Lepas tu baru kitab-kitab lain. Ini kira kitab, kalau dalam sukatan pengajian hadis yang paling ringan. Paling ringan pun tengoklah macam mana lah. Kalau kita masuk ke dalam dia, menyelami dia tu, kita akan tahu betapa dalamnya. Tapi yang paling ringan sebenarnya nak banding dengan yang lain-lain tu. Dan ini mesti dijadikan sebagai asas. Sebab itu kalau di benua kecil India, Pakistan sama, kalau belajar hadis ini, mula-mula dia mengajar mesti kena belajar Tirmidzi. Itu dari segi tertibnya. Itu berlaku, kadang itu berlaku ketika belum ada apa yang dinamakan sistem daurah hadis. Bila ada sistem daurah hadis, di mana pengajian hadis itu dihabiskan dalam masa setahun saja. Saya pun belajar setahun saja, setahun saja sana. Maknanya Bukhari itu habis dalam masa setahun saja. Jadi nak bincang setakat mana sana, kalau setahun pun tak sampai. Kira dengan cuti-cuti, dalam masa setahun dia kira nak tamat semua. Bukhari Tirmidzi ni baca daripada awal sampai akhir, kita menghadap guru lah. Jadi bila ada sekali lagi sistem daurah tu, dia ada jadual dia. Tiap-tiap hari baca kitab. Tiap-tiap hari baca kitab ni,
Kalau masa yang pertama tu dia letak Tirmizi juga. Masa pertama. Kalau zaman dahulu dia tak ada masa-masa gitu, guru seorang saja. Jadi nak mengajar banyak. Jadi guru terpaksa lah kena habis satu-satu. Dia mulakan pengajian hadis dengan Sunan Tirmizi juga. Sekarang ni setelah ada sistem daurah hadis, dan dia ada jadual, ada masa pertama, kedua. Masa yang pertama tu dia letak Tirmizi juga, menunjukkan ini adalah asas sebenarnya dalam pengajian hadis. Dan orang yang belajar mengikut cara sistem itu, dia akan mendapat kesan yang berbeza sebenarnya. Sukatan cukup berkesan daripada dulu lagi dipakai, beratus tahun memang sudah terbukti. Dari segi mana, kenapa Sunan Tirmizi ini didahulukan? Dari segi dia ada komentar. Komentar itulah penting. Misalnya dia sebut Abu Saleh yang tersebut di dalam sanad hadis ni namanya Zakwan, gelarannya As-Samman. Dia sebut. Jadi kita sudah kenal sekarang ni tentang perawi. Tapi dia tak sebut banyak. Dia bukan bincang tiap seorang perawi itu, tidak. Bukan begitu cara dia. Dia perkenalkan. Kemudian dia bagi hukum, keputusan terhadap hadis itu. Hadis ni taraf dia apa? Dia kata hasan, sahih. Dia mengajar kita, memperkenalkan kepada kita macam mana sifat hadis yang termasuk di bawah taraf hasan sahih itu macam mana. Kamu tengok sini. Dia bagi komentar banyak benda macam tu. Dan bila kita kata belajar Tirmizi ni, yang lengkap lah maksudnya, bukan bermakna belajar hadis saja, tapi belajar mengenali perawi-perawi juga. Jadi belajar tentang rijal hadis juga. Jadi mula-mulanya dia buat macam tu, dia letak taraf nak membiasakan kita. Jadi kita sudah tahu dah macam mana sifatnya sesuatu hadis yang dhaif. Misalnya dia sebut hadis ini gharib. Sebab apa dia gharib? Dia sebut, dia perkenalkan perawi-perawi yang menyebabkan hadis itu jadi gharib. Kemudian dia komen pula dari segi kandungan dia, kandungan hadis, di mana terletak nakara dan gharabah dia, keganjilan dia tu, kepelikannya itu, di mana yang menyebabkan ulama menghukum sebagai hadis dhaif itu, di mana letaknya. Dia perkenalkan kepada kita. Sangat penting, sangat istimewa kitab ini. Kemudian dia ringkas cara dia. Ni kalau ni misalnya hadis yang kedua ni di kalangan sahabatnya, perawi di kalangan sahabatnya ialah Abu Hurairah. Dia akan isyarat wa fil bab an sekian-sekian. Dia isyarat seperti mana yang kita telah bincangkan dalam muqaddimah Tirmizi dahulu. Sudah ada sebenarnya satu nota khusus untuk muqaddimah. Sebenarnya nak mengetahui selok-belok ataupun metode penulisan Imam Tirmizi ini, kena tengok muqaddimah. Muqaddimah tu jangan lupa. Sebab dia ringkas di situ. Dia nak ceritanya kepada kita bukan seorang sahaja sahabat yang meriwayatkan hadis ini, tapi ada lagi sahabat-sahabat lain. Dia sebutlah orang ni. Tapi kadang-kadang orang yang dia sebut tu banyak. Dia kemukakan salah seorang ataupun dua orang daripadanya di dalam kitab Tirmizi ini juga, riwayat orang itu. Tapi ada kalanya tidak. Dia hanya isyarat saja dan tidak diketahui di mana letaknya kitab itu. Maka kerana kitab inilah lahir bermacam-macam kitab yang lain pun. Untuk bincangkan fil bab tu saja, Hafiz Ibn Hajar misalnya tulis Al-Lubab fi Maqalat Tirmizi wa fil bab. Dan guru saya, salah seorang guru saya, iaitu Dr. Maulana Habibullah Mukhtar, dan dia telah mati, meninggal dunia kerana ditembak oleh Syiah. Dia juga mengarang kitab bincangkan tentang filbab tu sahaja, 5 jilid. Filbab tu sahaja, jadi 5 jilid pula. Asasnya dalam Tirmizi kan, yang Imam Tirmizi isyarat tu dia sebut. Misalnya filbab ni, yang ni misalnya kita tengok ni muka surat 21. Jadi muka surat 21 tu tiba-tiba tu bukan apa, sambungan kepada nota dulu lah kiranya. Nota kaki pun sama juga, sambungan kepada yang dulu. Kita tidak mulakan dengan satu lah,
Misalnya dalam muka surat 21 ni, teks asal di atas tu, qala Abu Isa fil bab an Uthman bin Affan wa Thawban wa Sunabihi wa Amr bin Abasa wa Salman wa Abdullah bin Amr. Itu dia isyarat. Maknanya hadis ini hadis bukan semestinya betul 100% macam ni, tapi hadis yang boleh masuk di bawah bab. Bab apa? Tentang kelebihan bersuci, kelebihan air sembahyang, kelebihan wudu, boleh masuk di bawah ini. Selain daripada Abu Hurairah, ada lagi sahabat-sahabat lain yang meriwayatkannya. Boleh jadi dekat, hampir, boleh jadi kadang-kadang sama betul-betul, kadang-kadang tidak sama, tapi mafhumnya sama, iaitu semuanya menunjukkan kelebihan bersuci, khususnya berwudu. Jadi wafil bab an Uthman, riwayat Uthman ni duduk di mana? Tak ada. Kalau dalam kitab ni, di bawah tajuk ni, kelebihan bersuci, tak ada, satu hadis ni saja. Jadi duduk di mana? Jadi ulama-ulama kita cari, dia gali, kemukakan ni. Kalau nak tengok hadis Uthman dalam kitab ni, lafaz dia begini, kita boleh tahu perbezaan. Riwayat Thawban di sini. Bayangkanlah, dahulu kan bukan ada komputer, susah. Sekarang ni ada komputer pun susah juga, malas juga. Mana yang malas juga. Kalau dulu terpaksa kena buka. Ni di sini misalnya, kalau dalam Tuhfatul Ahwazi, syarah Tirmidzi 10 jilid itu, syarah 10 jilid itu, dia sebut Abdullah bin Amr lam aqif alaih, saya tak tahu ni riwayat dia ni di mana dan bagaimana riwayat dia, lafaznya. Sebab apa? Pada ketika dia buat kerja tu, dia tak ada komputer. Terpaksa kena balik buku, terpaksa kena baca satu-satu. Sebab itu kalau kita belajar, ialah di mana-mana pun kan, kalau tempat-tempat yang besar, buku dia, rujukan dia cukup banyak. Rujukan tu kena ambil dengan tangga lah, kena naik tangga. Tapi suatu yang menarik sebenarnya, di sini tak ada gitu. Kalau saya belajar dulu di universiti tempat kita belajar dulu, dia hormat sangat pelajar-pelajar ni. Kalau masuk dalam perpustakaan itu, kita tulis saja nak buku apa, tulis. Ada pelayan dia pergi cari lah. Bukan kita cari sendiri, dia cari. Dia mari susun di atas meja kita. Lepas tu dia tanya pula, nak minum apa-apa. Sambil-sambil dia pergi order pula. Ada tak? Jadi kita puas hati lah. Jadi baca buku ni banyak bantuan. Itu rujukannya. Terpaksa bayangkan macam mana kalau orang tu sudah berumur, sudah penat, nak buka kitab tu, nak tahu satu kerja besar. Jadi oleh kerana Imam Tirmidzi dia isyarat saja. Jadi kita perlu tahu di mana, sebab nak tahu macam mana lafaz dia tu, apa bezanya dengan yang ini. Ulama-ulama kita buat kerja memang hebat-hebat. Antaranya itu Maulana Dr. Habibullah Mukhtar, Kashfun Niqab, nama kitab Amma Qala Tirmidzi wa fil bab. Itu 5 jilid. Bincang yang ini saja. Bincang yang ini saja. Tapi saya ada sebut, saya jumpa ni, apa yang dia tak jumpa, saya jumpa. Dengan saya pun tak ada juga kitab Kashfun Niqab ke Al-Lubab. Kita cari-cari jumpa. Yang dia kata dia tak jumpa tu, kita jumpa. Ada saya sebut di sini. Tapi nak cerita susah, memang susah lah nak cari ni. Sebab kerja ulama-ulama hadis, dia bandingkan antara satu riwayat dengan satu riwayat yang lain, dan cuba buat kesimpulan daripada kesemua apa yang boleh dikatakan ada pada semua riwayat. Apa yang tidak ada, yang ada di sini saja. Itu penting. Analisa itu penting. Jadi ini bab ma jaa fi fadli tuhur. Kita bincang sikit lah. Yang tak ada tertulis, yang tidak tertulis. Yang tertulis itu banyak juga kan. Yang tidak tertulis, bab ma jaa
Ini kita bincang dari sudut nahwu bahasa Arab sikit. Ma itu apa? Ma itu kalau mengikut nahwu Arab dipanggil isim mausul. Kalau dalam kitab-kitab lama, setiap ma ni dia mesti terjemah barang. Ba pada menyatakan barang. Barang. Dia tak kalau itu cara dia betul juga, memang itulah. Kalau kita belajar cara tu, kita dapat tahu yang sebenarnya, susunannya, apa yang dibuat, kita dapat tahu semua. Dia guna terjemah barang. Barang tu apa? Terlalu umum kan barang. Dia menyembunyikan barangnya. Barang tu terlalu umum. Jadi apa barang? Perlu kita sedar, perlu tahu. Ma di sini maksudnya hadis. Ma jaa hadis yang datang. Ia, yakni hadis itu jaa. Datang itu maksudnya wasala. Yani ba al-ahadith allati wasalat ilayna. Begitulah. Ataupun bab al-hadith alladhi wasala ilayna. Ini bab hadith yang sampai kepada kita. Mana Imam Tirmidzi terima tu secara muttasil. Ini isyarat kepada bersambung. Dan datang tu datang daripada mana? Daripada Nabi SAW. Dan ini isyarat kepada pentingnya ada silsilah, ada rantaian penerimaan hadis itu. Ada rantaian, ada perhubungan, ada kesinambungan. Sebab ini cerita dia bersambung-sambung. Datang kepada kita tu melalui siapa? Melalui sanad. Dia isyarat kepada hadis-hadis yang akan disebutkan nanti ada sanadnya. Dan hadis ini daripada siapa? Daripada Rasulullah SAW. Sebab itu dalam yang pertama, nota yang pertama, mula-mula sekali an Rasulullah SAW. Dia sebut daripada Rasulullah SAW. Isyarat kepada apa yang akan disebutnya, dikemukakannya, kebanyakannya ataupun asasnya ialah yang diriwayatkan daripada Nabi SAW dan sampai kepada kita dengan cara yang penuh tanggungjawab melalui rantaian perawi-perawi. Itu maksud ma. Jadi ma jaa ilaina atau wasala ilaina, sampai kepada kita, fi berhubung dengan, berkenaan dengan, tentang, boleh semua itu. Al-fadli kelebihan, al-tuhur bersuci. Jadi kita ringkasnya bab tentang kelebihan bersuci. Jadi hadis tentang kelebihan bersuci. Itulah selengkapnya. Jadi dia sebut bersuci. Padahal di bawah bab ini secara khususnya hadis itu membincangkan tentang wudu. Dia tidak kata bab ma jaa fi fadlil wudu, tetapi bab ma jaa fi fadlil tuhur. Dia sebut tuhur, kelebihan bersuci. Bersuci itu boleh jadi bersuci dengan air sembahyang, wudu. Boleh jadi bersuci itu dengan bertayamum, bersuci juga. Boleh jadi dengan mandi wajib, bersuci juga, suci. Itu termasuk semua. Tetapi yang khusus Nabi SAW sebut ialah yang ini, iaitu tentang wudu. Wudu nampak ringkas, tapi kelebihannya sangat besar. Yang lain-lain tidak disebutkan, cuma diserahkan kepada kita lah. Kalau yang macam ni ringkas ni, tak perlu kena basah semua, kena air. Tak boleh ada yang tak kena air. Itu pun macam ni kelebihan dia. Kalau yang itu kira-kiranya lebih lagi lah. Ataupun dia tak sebut, tak apalah. Tapi Imam Tirmidzi buat tajuk kelebihan bersuci. Bukan kata kalau kita mandi wajib itu tak ada langsung kelebihannya. Bukan kata kalau kita bertayamum itu tak ada langsung kelebihannya. Jangan kata gitu. Sebab itu dia buat tajuk tuhur, bukan wudu. Tapi kalau tengok kepada hadis,
dia wuduk. Sebab hadis kelebihan wuduk ni memang ada. Kelebihan tayamum itu tak ada, sebab dia tu ganti, bukan dia yang sebenar. Walau bagaimanapun dapat difaham. Inilah yang difaham oleh Imam Tirmidzi, bahawa setiap bersuci itu ada kelebihannya sebenarnya. Tapi yang ada nas, yang ada dalilnya banyak, ialah berwuduk. Sebab wuduk ni selalu kita ambil. Adapun mandi wajib itu tidak selalu kan. Begitu juga tayamum tu, dalam keadaan tak ada air ataupun dalam keadaan tertentu barulah tayamum. Jadi patutlah Nabi SAW menyebutkan secara khusus tentang kelebihan wuduk, sebab ia yang selalu kita lakukan. Kemudian pergi kepada nota 21. Ini adalah bab kedua di bawah tajuk besar Abwab At-Taharah. Tajuk besar itu dalam nota yang pertama dahulu. Perbincangan di dalam bab ini juga secara amnya berkaitan dengan kelebihan tuhur bersuci. Jadi kalau bab yang pertama tu kelebihan bersuci juga, ini pun kelebihan. Cuma ini secara khusus, yang dulu tidak secara khusus, sampingan saja. Yang ini secara khusus. Sebabnya la tuqbalu salatun bighairi tuhur, sembahyang tidak diterima tanpa bersuci. Itu menunjukkan kelebihan bersuci. Sampai sembahyang tidak diterima. Nak diterima sembahyang kena ada bersuci terlebih dahulu. Itu satu kelebihan dia lah. Satu kelebihan dah tu. Tapi yang nak di sini kelebihan khusus. Perbicaraan baik, tuhur hendaklah dibaca dengan tuhur, bukan tahur. Kalau kita tidak belajar secara khusus kan, kalau tak ada baris, boleh jadi kita baca tahur ke tihur ke, ikut kita lah kan? Boleh baca semua. Tapi yang betul, kalau kita tengok sini yang ada baris ni tuhur, tepat. Kalau tahur tak tepat. Tapi ada juga tahur tu. Jika dibaca tahur, ia akan memberi arti bahan-bahan yang diguna untuk bersuci. Itu dipanggil tahur. Lain pula dalam ayat wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Itu bukan tahur dengan makna ni, tahur lain pula. Tahur ini dengan makna bahan untuk kita bersuci, air, tanah dan sebagainya. Tahur. Adapun dalam ayat tadi tahur, kami turunkan dari langit air yang tahur. Air itu memang bahan dah. Tahur itu apa? Yang sangat-sangat menyucikan. Imam Malik faham yang banyak kali boleh menyucikan. Tahur. Yang ini sirah mubalaghah. Dipanggil sirah mubalaghah. Ini kena belajar secara khusus. Sebab betul nak belajar hadis ini kena belajar tu asas-asas ilmu alat tu. Kena cukup. Kalau tidak, keliru lah. Situ tahur juga, tapi bukan dengan makna ni, dengan makna sirah mubalaghah. Macam akul. Akul maknanya suka makan. Orang Kelantan kata behi makan. Behi, suka makan, kuat makan, dan sebagainya, banyak lagi. Jadi akul, tahur, itu bentuk dia, perkataan dia. Dan termasuk juga dalam kata tahur itu tanah yang digunakan untuk bertayamum. Jadi kita kata tanah tu tahur apa, suci apa. Jadi semakin berdebu muka kita, tak kira. Ini kita kira dari segi syariat. Dia boleh menyucikan. Kalau kita beradat, boleh menyucikan. Dan sebelum tu kita tak boleh bersemayam, kita boleh bersemayam. Itu suci. Macam tu. Sama juga perbezaannya di antara wudu dengan wadu. Jadi kalau tuhur berarti perbuatan kita bersuci, itu tuhur. Sebab itu kita terjemah kelebihan bersuci. Bersuci mana? Perbuatan kita bersuci. Berwudu, mengambil air sembahyang, mandi wajib dan sebagainya, perbuatan kita itu tuhur.
Kalau tahur maknanya bahan yang kita guna buat bersuci. Sama juga dengan wudu. Kalau wudu, perbuatan kita mengambil air sembahyang itu. Kalau wudu maknanya bahan, jadi air yang kita gunakan untuk kita ambil air sembahyang atau berwudu, itu wudu. Jadi cuba tengok, dipanggil wazan, wazan. Jadi bentuk perkataan itu. Tuhur sama dengan wudu. Tahur sama dengan wudu, sama. Wudu berarti perbuatan mengambil air sembahyang, sementara wudu adalah alat atau bahan yang digunakan untuk berwudu, yakni air. Tuhur walaupun mengandungi makna yang luas, merangkumi wudu, tayammum dan mandi wajib, namun tuhur yang disebutkan di dalam hadis ini semestinya dipakai dengan arti berwudu, sebab ia khusus, ia khusus, atau mengambil air sembahyang. Apakah maksud dan pengertian wudu sebenarnya? Asalnya kenapa wudu itu dinamakan wudu? Kenapa? Ya kalau bahasa tu bahasa yang bertamadun, dia boleh cerita sebab apa? Dia boleh cerita sebab apa wudu itu dipanggil wudu dan wudu itu dipanggil wudu. Macam kita kan susah juga kan. Kenapa rumah tu kita panggil rumah? Tak boleh senyap, so ahli bahasa mana pun senyap. Kenapa orang tu dipanggil orang? Tak tahu kan? Sebab perkataan itu bukan bahasa kita asal. Jadi kita tak tahu. Kita tak tahu sebab apa. Tapi kalau kita tahu, dia akan ada berkaitannya, akan ada berkaitannya. Banyaklah perkara-perkara yang seumpama itu. Tapi kalau bahasa tu bahasa yang dia ada akar umbi yang mendalam, mana dia bukan zahir saja nampak, dia dalam hukum, mana dia boleh cerita kenapa wudu tu dipanggil wudu, wudu dipanggil wudu, rumah dalam bahasa Arab bait dipanggil bait. Kenapa bait? Dia boleh cerita satu-satu. Maknanya benda ni, perkataan ni betul-betul daripada bahasa, berakar umbi daripada dia sendiri. Dia boleh cerita, macam kita tidak. Nak dapat benda ni kita kena tahulah asalnya. Asal bahasa Melayu itu katakanlah dipanjangkan puncanya daripada bahasa ni, kena tahu lah yang asal tu, barulah boleh kait. Kalau selagi tak tahu yang itu, tak boleh kait. Tak boleh kait. Seterusnya, wudu dalam pengertian bahasa Arab, mana asalnya berarti seri atau sinar. Seri atau sinar yang cerah. Itu dari segi bahasa dia. Adapun wudu dengan arti basuh ni anggota ni dengan niat, itu wudu bukan dari segi bahasa. Wudu dari segi istilah, yang isyarat. Dari segi bahasanya, kalau basuh muka kan jadi berseri, basuh sajalah, bukan dengan maksud berwudu pun. Bila kita basuh tu kan jadi berseri, cerah. Jadi dia ada kaitan dengan bahasa asal tu, makna asal dia tu. Pada zahirnya, apabila seseorang bersuci dengan mengambil air sembahyang, seri dan kecerahan akan kelihatan pada anggota-anggota wudunya. Itu zahir lah. Jadi nampak juga kalau kita pergi bekerja kan, berdebu-debu kan, bila kita mandi tu cerah, jadi cerah, dan jadi bersinar, berseri-seri. Begitu juga pada anggota. Tetapi kesan dari wuduk itu tidak hanya terbatas pada anggota lahir sahaja. Bila kita buat wuduk syar'i, dia kesannya tidak pada anggota sahaja, tetapi kesan dari wuduk itu tidak baik, malah ia akan meresap jauh ke dalam jiwa seseorang. Jadi berseri itu, cerah itu, bersinar itu bukan muka sahaja, bukan tangan sahaja, tetapi hati dia juga.
pikiran dia juga. Itu maksudnya. Lalu membersih dan menyucikannya. Sebagai hasilnya lahirlah jiwa yang berseri-seri dan bersinar-sinar cerah. Tengok ada kaitan dengan makna asal. Makna asal kalau basuh muka, basuh tangan jadi cuci, bersih. Tapi bila agama ajar dia bukan setakat zahir itu saja. Perbuatan ini dia menyucikan sampai ke dalam jiwa, sampai ke dalam jiwa kita. Wudu adalah suatu istilah yang disempurnakan. Kenapa wudu itu dipanggil wudu? Sempurna dengan hasilnya. Dari segi bahasa, bila kita basuh muka, basuh sesuatu, dia jadi cerah, jadi bersinar. Basuh periuk ke, basuh pinggan ke, apa ke, bila kena air, dia jadi cuci, bersih, bersinar, berkilat-kilat. Jadi ini istilah yang disempurnakan. Mana ada kaitan dengan makna asal dia, bukan tak ada kaitan. Sebagai mengiktiraf peranannya yang mampu mencerahkan hati dan menjernihkan jiwa, serta menghasilkan seri pada anggota lahir dan batin seseorang. Tengok kan, berkaitan dia tu sangat dalam dan seni, cantik nampak. Sebab dia bukan zahir saja, tapi pergi ke dalam. Apabila masuk dalam syarat ni, wudu itu dia tidak sekadar zahir saja. Ia termasuk dalam kaedah min babi tasmiyati syai' bismi ma'alih. Ini kaedah ni. Termasuk dalam bab, kalau bahasa kita menamakan sesuatu dengan kesan atau akibatnya. Menamakan sesuatu dengan kesan atau akibatnya. Kenapa wudu itu dinamakan wudu, dipanggil wudu? Melihat kepada kesannya, iaitu kesannya cerah, bersinar-sinar, berseri-seri. Cerah tu apa? Anggota zahir pun cerah, anggota batin, hati dan jiwa kita pun jadi cerah. Jadi nama tu diambil daripada akibatnya. Akibat daripada kita buat begitu. Dan kalau diampunkan dosa, tak bersih jiwa. Itulah yang akan dibicarakan dalam hadis ni, yang disebut dalam hadis tasmiyat syai' bismi ma'ali. Sebenarnya kalau kita sebut istilah-istilah macam ni, kita berasa berat, kita berasa tak apa-apa faham. Saya ni orang Kelantan kan, jadi biasa dengan bahasa Kelantan lebih mesra dengan bahasa. Orang Kelantan kata tak jijak, tak jijak, tak mesra. Kalau sebut ni. Tapi kalau saya buat contoh begini, bahasa kita pun ada guna sebenarnya. Ni saya buat apa? Saya masak nasi. Saya tengah masak nasi. Masak nasi apa? Kalau sudah nasi, masak apa? Kan? Masak beras lah. Kalau sudah nasi, kamu masak apa? Nak nasi kan? Jadi ini orang panggil menamakan sesuatu dengan akibatnya, kesannya, hasilnya, kesudahannya. Kita sebutkan beras itu, kita tak sebut beras, kita sebut nasi. Sebab beras itu akan jadi nasi akhirnya. Ini orang panggil bab tasmiyati syai' bismi ma'ali. Dalam bahasa Arab banyak guna begini. Dia tak sebut dia tak sebut yang semasa, dia sebut yang akan datang. Selalu kita guna. Kalau kawan kita tu belajar bahagian perubatan, doktor mari dah. Kita katakan, doktor mari dah, masuk dah. Padahal dia belum jadi doktor lagi, dia baru belajar. Tapi kita sebut tu berdasarkan akhirnya, penghujungnya, maksudnya, kehendaknya. Ini termasuk dalam bab ini. Banyak guna, tapi kita tak sedar. Saya tak pastilah, saya pun sebenarnya baru ni semasa cuti baru ni saya siapkan kamus.
Dalam tu banyak juga saya tulis, tapi sebenarnya saya ni bukan ahli bahasa Melayu. Tulis, tapi sebenarnya saya bukan ahli. Sekadar yang kita mampulah buatlah. Banyak juga. InsyaAllah kalau baca tu akan tahu benda yang saya sebut tadi. Rumah tu kenapa panggil rumah, manusia tu kenapa manusia, sebab saya sebut banyak perkara benda-benda macam. Tapi saya bukan ahli bahasa Melayu. Tapi saya rasa kalau tanya ahli bahasa Melayu pun, kalau benda macam ni kita guna, dia termasuk di bawah kaedah apa? Saya rasa susah juga nak sebut. Adakah sesiapa yang memang ahli dalam bahasa Melayu di sini? Kalau benda macam ni kita masuk di bawah kaedah apa? Saya mengaku saya tidak ahli bahasa Melayu. Kalau Arab dia ada. Ini termasuk dalam bab tasmiyati syai' bismi ma'alihi. Antara contohnya tadi lah, kita pun ada guna. Tapi benda ni kalau kita nak masuk di bawah satu kaedah lah, tata bahasa Melayu, adakah kita letak di bawah kaedah mana? Setakat yang saya tahu, tapi saya cetek sangat bahasa Melayu ni, saya rasa tak ada, tak jumpa. Wallahualam lah. Kalau ada tu saya minta sebut. Saya minta sebut dia masuk bawah apa kalau macam kan cerita Nabi Yusuf dalam Quran, diceritakan dua orang yang masuk penjara sekali dengan dia tu. Yang seorang tu mimpi, dia kata inni arani a'siru khamra. Yang seorang lagi kata inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayr min. Seorang tu kata saya bermimpi, saya tengok saya perah a'siru, saya perah arak. Tengok, perah arak. Dalam Quran pun yang diperah tu bukan arak kan, apa ni, anggur, buah anggur ataupun lain-lain, itu yang diperah. Kemudian baru jadi arak, tapi dia sebut tu arak. Tengok macam mana kita kata. Mungkin kepada orang yang tidak belajar, dia kata tak patut, macam ni tak jadi lagi sudah kata. Sebenarnya dalam bahasa mana pun ada benda macam ni. Tengok dalam Quran guna begitu. Dia sebut saya mimpi saya perah arak. Macam mana? Dia tanya Nabi Yusuf. Dalam Quran sebut yang diperah bukan arak, tetapi buah anggur. Tapi buah anggur itu maksudnya diperah untuk buah arak kan? Dia sebut yang hujung dia, dia sebut hasil dia. Itu banyak. Kalau dalam bahasa Arab memang banyak lah. Sebab itu ada kaedah dia, ada kaedah. Jadi ini pun gitu juga. Kenapa wuduk dipanggil wuduk? Melihat kepada kesannya, hasilnya, akibatnya, kesudahannya dan maksudnya. Bila kita berwuduk, kita dapat kecerahan itu, dapat sinar itu, seri itu. Seri itu bukan seri zahir saja, seri jiwa. Itu dia ada kaitan. Disebutkan wuduk melihat kepada kesudahannya, hasilnya, iaitu hasilnya cerah. Jika diperhatikan kepada hadis yang lalu, iaitu hadis sembahyang tidak diterima tanpa bersuci, ia sedikit sebanyak telah pun menyingkap kelebihan tuhur. Hadis itu sebenarnya bila kata sembahyang tak diterima tanpa bersuci, itu pun satu kelebihan bersuci dah. Tapi secara tidak langsung. Yang ini secara langsung, wuduk tu sendiri memang ada kelebihannya. Sebab itu Imam Tirmizi asingkan. Dia buat bab itu lain, ini lain. Habis dari situ, kita pergi semua. Oleh kerana kita baca kitab Tirmizi ini yang lengkap, Jami' Tirmizi yang lengkap, jadi sanad dia ada kan, kita sebut Ishaq bin Musa. Tapi bila saya terjemah tadi, saya tak sebut dah Imam Tirmizi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, ringkas. Sanadnya mana? Itulah ni, baca. Jadi sanadnya Ishaq bin Musa Al-Ansari dan seterusnya. Jadi kita kena berkenalan lah. Sebab Imam Tirmizi memang tujuan dia nak memperkenalkan perawi-perawi kepada kita. Jadi kalau tak bijak benda ni, tak sampai maksud lah. Kita jadi tak kenal juga lah. Bila kita kenal, orang ni macam ni, macam ni, lepas tu kita tengok hukum dia. Dia kata hadis ini hasan sahih, kita pun tahulah perawi-perawi ni tak kurang daripada perawi hasan.
bukan dhaif ni. Paling tidak dia perawi hasan. Perawi hasannya macam mana pula? Kita akan dapat mengetahui semua itu. Jadi yang pertama ialah Ishaq bin Musa Al-Ansari. Itu guru Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi ambil hadis ni daripada dia lah. Kalau sekarang ni kita ambil hadis daripada seorang saja guru, sebab kitab sudah ada, cuma guru secara rasmi saja nak menyampaikan hadis itu kepada kita. Jadi kita ambil daripada seorang guru saja. Tapi di zaman Imam Tirmidzi ni, ketika hadis itu dikumpulkan, hadis tidak terkumpul dalam kitab berselera. Dia ambil daripada orang ni, daripada orang ni. Jadi dalam sebuah kitab Tirmidzi ni beribu-ribu gurunya. Dia ambil hadis ni daripada orang. Dia tidak ambil daripada seorang. Bila sudah ada kitab ni, baru belajar daripada seorang. Itu kerja dia besar, susah. Nak berjumpa satu-satu orang tu bukan duduk di satu tempat. Terpaksa kena menjelajah, mengembara, pergi jauh ke negeri yang lain. Sebab dia dengar hadis ni ada dengan orang tu. Orang tu duduk di mana? Kalau masa tu dia katakanlah duduk di Madinah lah, ataupun duduk di Mekah, duduk di Taif, di mana-mana. Orang tu yang ada hadis ni dia duduk di Khurasan. Khurasan tu Afghanistan sekarang ya. Jauh. Dia pergi kerana beberapa hadis. Dia merantau ke beberapa negeri. Itu orang dulu. Tak boleh kita seperti sekarang. Bukan senang. Tak apalah, siapa Ishaq bin Musa? Nota 22. Beliau seorang faqih. Bila sebut faqih, mana seorang ahli fiqh. Itu bahasa biasa lah. Kalau orang dahulu sebut faqih, maknanya mujtahid. Dia sampai ke peringkat itu kadang-kadang. Kadang-kadang faqih dengan makna mujtahid. Kadang-kadang dengan makna orang yang mendalam lah fiqh dia. Jadi kalau Imam Tirmidzi ambil ini hadis berkenaan dengan fiqh, sunan, ambil daripada faqih, memang kenalah tempat dia. Hafiz, kita sudah bincang dah dalam nota-nota yang lalu. Hafiz ni orang yang hafal berapa ribu hadis, hujjah ni berapa ribu hadis. Kita sudah bincang dah sebelum pada ni. Tengok di situlah dia ni hafiz. Zaman dahulu kalau sebut hafiz, dia tidak sebut hafiz Quran lah. Kita masih duduk buat majlis ni, majlis menamat, majlis khatam Quran. Sebab susah je nak khatam Quran. Macam menengok tu pun susah. Orang Islam tapi macam menengok tu pun satu kebanggaan dah buat majlis kenduri, panggil orang itu orang ini. Kalau hafiz Quran lagilah. Jadi hafiz ni, hafiz Quran pun susah kepada kita. Tapi alhamdulillah perkembangan di negara kita sebenarnya dari segi agama ni lebih baik. Itulah sebab saya rasa memang suka sangat. Perkembangannya baik, tidak seperti setengah-setengah negara. Walaupun negara Islam, macam kita ni, dia lebih baik. Banyak perkembangan yang lebih baik. Dari segi pakaian wanita misalnya. Kalau dulu biasalah, sekolah budak-budak tu kan, menengah pun pakai skirt. Jadi anak siapa pun begitulah. Jadi kalau pergi hantar sekolah begitu. Tidak, keadaan sekarang ni tidak begitu. Kalau dulu tak, saya ni pergi keluar negara nak menghafal Quran asalnya masa muda. Sebab apa? Sebab di tempat kita ni tak ada tempat nak menghafal Quran. Berapa puluh tahun dahulu. Cuba tengok sekarang, merata-rata di mana-mana pun ada. Macam cendawan tumbuh. Jadi minat orang tu dan keyakinan. Dulu orang fikir kalau belajar agama ni hafal Quran nak buat apa? Kalau tak belajar mengikut sistem biasa ni jadi jahil lah. Buta huruf lah kira-kira. Sebab orang kita tak terdedah dengan sistem luar. Tak terdedah. Jadi nak menghafal Quran kena pergi luar negara. Tak ada di sini. Istimewanya pada masa tu, kalau menghafal Quran ni majlis agama apa semua tawarkan, nak bagi duit. Dapat duit dulu lah. Sekarang ni wallahualam saya tak tahu.
Sebab sedikit sangat, susah nak cari. Jadi sebab itu saya kata perkembangan baik. Tapi kalau kita tengok dalam kitab, dia sebut hafiz, bukan maksudnya hafal Quran. Hafal Quran boleh kata tentu dah, mesti dah, tak payah sebut. Di zaman dia zaman cemerlang lagi, zaman yang hebat lagi umat Islam. Bila sebut kata hafiz ni, hafiz hadis, bukan hafiz Quran. Hafiz Quran tu tak sebut dah, sebab biasa saja. Di Pakistan kan, setengah-setengah tempat, satu kampung tu semua hafal Quran. Lelaki, perempuan, tua muda, semua hafal Quran. Hebat orangnya, semua hafal Quran. Kita naik kereta kuda, saiz dipanggil saiz, driver dia hafal Quran. Ingat Quran. Orang-orang biasa hafal Quran. Jadi hafal Quran ni, jadi kalau biasa tak payah sebut. Kalau sebut, sama juga dalam kitab ni dia sebut, maknanya hafiz hadis. Hafiz hadis. Hafiz hadis ini, maksud hafiz hadis ni, dia ingat, bukan mesti seperti baca Quran tu daripada awal terus, bukan macam tu. Macam tu hampir-hampir tak ada. Hafiz ni maknanya dia sebut hadis tu, dia boleh baca, dia boleh habiskan. Itu makna dia ingat. Hadis ni ada ke? Betul ke? Dia boleh jawab, dia boleh bagi penjelasan hadis ini sahih ke? Itu cerita lain pula, itu muhaddis ke apa pula. Ini semata-mata hafiz, dia boleh ingat hadis. Ini bukan, tak betul macam ni, dengan lafaz macam ni yang betul. Dia ingat. Tapi di kalangan ulama kita ni ada yang memang ingat, mengikut tertibnya, mengikut tertib. Apa ni, kitab Mishkat yang kita baca tu kan, di India, tapi zaman dahulu lah ke, Baba Daud Mishkati orang panggil. Itu nak gelaran dia Mishkati, Baba Daud Mishkati. Kenapa? Kerana dia ingat Mishkat tu dari awal hingga akhir, seperti orang ingat Quran. Jadi orang lain pun tahu juga Mishkat tu, tapi dia tak ingat macam tu, mengikut tertib itu, macam orang baca Quran. Bukan, dia ingat hadis. Itu hafiz. Tapi Baba Daud Sani, yang Mishkat itu, dia ingat mengikut tertib, boleh baca seperti orang baca Quran, daripada Al-Fatihah, Surah Baqarah, daripada sampai akhir, dia boleh baca. Sebab dia ambil berat, masyarakat dia ambil berat. Macam saya sebut tadi lah, kita tak ada menghafal Quran, dia ramai ada menghafal Quran, lama dah. Kita sekarang ni baru nak mula mengenali hadis, dia lama dah. Itulah ketinggalan. Banyak perkara, kadang-kadang saya rasa malu juga, ketinggalan banyak perkara. Jadi sebab itulah ada benda-benda macam sistem pengajian hadis ni lama, beratus tahun. Kita baru lah. Tapi kalau kita nak bersungguh, insya-Allah Allah SWT boleh bagi, mana-mana. Tak apalah. Itu hafiz. Dan sabt, ini istilah hadis lah, mustalah hadis, usul hadis. Jadi seorang yang teguh dan kukuh, mantap dalam hadis ini, dia kukuh, kemas orang kata. Abu Musa adalah kunyahnya. Dalam budaya Arab ni dia ada pakai sistem kunyah ni. Kita tak ada. Ayah Muhammad, ayah Abdullah misalnya, mak Abdullah, kita tak berapa guna macam tu. Dia memang boleh dikatakan ada lah. Jadi budaya Arab ni dia menular kepada bangsa-bangsa lain pun. Tapi asalnya Arab lah. Kunyah, dulu saya tulis kunyah sebab dari segi ejanya, kunyah. Saya takut orang baca kunyah pula. Jadi kita tukar, kunyah lah, kunyah. Dari segi sebutan Arabnya bukan kunyah, kunyah. Tapi kalau kita tulis begitu, boleh jadi orang akan baca kunyah pula. Pernah menjadi qadhi di Naisabur. Naisabur itu dalam Iran sekarang. Menerima hadis daripada Sufyan bin Uyainah, yang dibelajar hadis.
mengambil hadis daripada Sufyan bin Uyainah, Abdus Salam bin Harb dan Ma'an bin Isa. Ada kan hadis ni ya, Ishaq bin Musa mengambil daripada Ma'an bin Isa. Itu salah seorang guru yang saya sebut ni ringkas sangat. Kebanyakannya saya ambil dalam Tuhfatul Ahwazi, tapi kadang-kadang saya tambah juga, ambil juga di lain-lain. Itu berkenaan dengan biografi di sini, sedikit sebanyak biodata di sini. Itulah rujukan saya yang utamanya Tuhfatul Ahwazi. Tapi kadang-kadang saya tidak terhenti setakat itu, kita pergi ke lain juga. Kalau nak lebih lagi tentang orang ni, kena tengok kitab rijal. Sebab ini bukan kitab rijal, bukan kitab rijal, jadi kita tak perlu bahas dengan detailnya tentang seseorang itu. Ni kalau kitab rijal, dia detail sangat lah, bincang tentang orang ini, hidup dia. Jadi sehingga jelas kepada kita dia ni seorang ni orang macam mana, jelas. Dia belajar dengan siapa, berapa orang guru dia, sebut semua. Itu kitab rijal, salah satu cabang ilmu hadis. Salah seorang tokoh hadis dan sunnah. Tokoh hadis dan sunnah. Kalau kata tokoh hadis sahaja, belum tentu lagi dia tu orang yang baik, orang yang baik dan diterima oleh umat, tak, belum tentu. Tapi kalau kata tokoh hadis dan sunnah, maknanya dia tulen ahli sunnah, mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dia cukup jaga benda tu. Itu maksud kita faham istilah ni. Salah seorang tokoh hadis. Kalau tokoh hadis saja dia mahir pasal hadis itu, belum tentu lagi akidah dia mengikut sunnah, belum tentu lagi dari segi amalan yang mengikut sunnah. Tapi kalau dia kata dalam kitab ni tokoh hadis dan sunnah, maka maksudnya lebih kukuh, lebih kuat. Selain daripada dia mahir dalam bidang hadis, dia ni mengamalkan bukan hadis, sunnah. Sebab kalau hadis maudhu' pun orang panggil hadis juga. Kalau sunnah itu maknanya hadis yang memang telah terbukti sahih dan boleh diamalkan. Itu sunnah, baru jadi sunnah. Tak ada sunnah yang maudhu', tak ada. Sunnah yang maudhu' tak ada. Hadis maudhu' ada. Beza tu antara sunnah dengan hadis. Kadang-kadang mungkin kita keliru, kita kata apa bezanya sunnah dengan hadis? Jadi bezanya sunnah itu yang sudah jelas, yang sudah bersih, tulen. Yang tulen, yang sudah dibersihkan, itu sunnah. Macam kita kata kalau buah yang sudah yang sudah dibuang kulitnya, sudah dibersih semua, itu sunnah. Tapi kalau hadis belum tentu lagi. Hadis banyak lagi kena proses. Kena proses banyak. Ini sudah diproses, sudah selesai. Imam Nasai berkata, Ishaq seorang thiqah. Ishaq ni, perawi ni seorang thiqah. Dari segi bahasa, mana asalnya thiqah, mana orang yang boleh dipercayai. Tetapi kalau dalam bab hadis ini, usul hadis ini, kalau kata thiqah saja masih belum betul-betul kita boleh buat hujah kalau semata-mata thiqah. Tapi kalau kata thiqah, thabt, imam dan sebagainya, itu lain. Kalau dia campur-campur banyak begitu, macam tadi kan sudah sebut dah, yang lain-lain. Thiqah pun dia juga. Tapi ada juga perawi yang thiqah tapi bukan hujah. Mana hadis dia masih belum kuat lagi, kita tak boleh pegang tu, tengok dulu. Padahal sudah thiqah. Jadi thiqah ni kita tak boleh pakai dengan makna bahasa yang asal. Jadi orang yang boleh dipercayai, tak boleh dalam bab hadis. Sama juga dengan saduq, dikatakan saduq itu dipanggil lafaz ta'dil yang rendah. Padahal kita kata kalau saduq itu sirah mubalaghah,
macam tadilah tahur tadi, saduq, orang yang sangat benar. Dan kalau sangat benar, tinggi sangat lah. Tapi dalam istilah ilmu hadis ni bukan. Jadi kita kena pakai istilah, jangan pakai bahasa tu, buka kamus bahasa tu, jangan pakai itu, tak boleh. Dia kena pakai kamus hadis tu sendiri, baru selesai. Saduq bukan bermakna istimewa sangat, tapi dia termasuk dalam lafaz ta'dil lah. Yang ni lafaz orang memuji dia, menyatakan kelebihan, satu kelebihan jugalah. Tapi dia boleh jadi, kalau saduq dia boleh jadi tidak hujah, boleh disebut saduq, tapi gini-gini disebut, boleh jadi. Muslim, Tirmizi, Nasa'i dan ramai lagi tokoh-tokoh yang lain meriwayatkan hadis daripada beliau. Jadi tokoh-tokoh yang disebut tadi ambil hadis daripada dia. Meninggal dunia pada tahun sekian-sekian, ada sebut situ. Imam Tirmizi telah menerima hadis ini daripada Ishaq bin Musa Al-Ansari. Beliau merupakan antara guru Imam Tirmizi yang paling utama dan istimewa. Daripada beliau, Imam Tirmizi telah memperolehi banyak sekali ilmu dan manfaat. Jika didapati di dalam Jami' At-Tirmizi ini, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Al-Ansari sahaja. Bila Imam Tirmizi kata haddatsana Al-Ansari, dia tak sebut nama, maka maksudnya Ishaq ini. Selalu Imam Tirmizi guna juga. Sebutan Al-Ansari secara umum di dalam kitab Jami' Tirmizi merujuk kepada Ishaq bin Musa Al-Ansari. Antara contohnya ialah riwayat Tirmizi di bawah, bab ma jaa fi ma'il bahr annahu tahur, bab hadis tentang air laut menyucikan, boleh digunakan untuk bersuci air laut. Di bawah bab tu, itu tajuk. Imam Tirmizi meriwayatkan, katanya haddatsana Qutaibah an Malik qala wa haddatsana Al-Ansari. Dia sebut Al-Ansari saja, tak sebut nama. Kalau macam ni kita dapati dalam Tirmizi mana-mana, maksudnya Ishaq bin Musa Al-Ansari. Demikian juga di bawah bab maja fi taghlis bil fajr, bab hadis tentang bersembahyang subuh pada waktu ghalas, waktu masih gelap sangat lagi, di awal waktunya. Ini tajuk. Imam Tirmizi meriwayatkan, katanya haddatsana Qutaibah an Malik ibni Anas qala wa haddatsana Al-Ansari. Disebut Al-Ansari saja. Kalau dalam kitab Tirmizi ni, di setengah-setengah tempat dia sebut nama penuh, padahal dalam setengah-setengah kitab yang lain dia buat contoh. Imam Tirmizi sebut Al-Ansari sahaja, bermakna itu adalah pindaan yang baru dibuat. Saya tengok dalam setengah-setengah kitab di sini, yang pertama tu haddatsana Ishaq bin Musa Al-Ansari, padahal dalam kitab-kitab lama dia kata Imam Tirmizi tak sebut gitu. Dia takut orang keliru, dia tambah. Orang kemudian ni bila cetak buku, dia buat sendiri. Padahal yang asalnya tak ada. Imam Tirmizi kata Al-Ansari saja. Itu sebab saya tengok, sudah banyak tengok kitab-kitab Tirmizi ni, banyak nuskhahnya berbeza-beza. Kadang-kadang cukup mengelirukan. Saya takut ada orang-orang, pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, musuh tu, dia ambil kesempatan pindah sana pindah sini, kononnya dengan alasan untuk mengemaskan Tirmizi, tapi boleh jadi keliru. Itu kena berhati-hatilah, pelajar hadis kena ambil berat. Tentang benda-benda begini jangan mudah-mudah. Kena cek dulu nak beli kitab tu. Nak beli kitab tu kena cek dulu. Takut-takut kita tengok yang murah saja, yang cantik saja, isi dia dalam tu macam mana, kita tak belajar pula. Kalau belajar tak apa. Misalnya di sini saya sebut Ansar, contohnya di sini, mana dalam kitab-kitab lama disebut, di sini hanya Al-Ansari sahaja, bukan ada nama penuh. Tapi orang kemudian buat ditambah nama. Betul, tidak salah. Betul. Dia tujuannya
supaya tidak terkeliru. Memang maksudnya begitu pun, tetapi kadang-kadang tersalah. Ya, itu betul. Tapi dah kitab-kitab lama sebut di sini hanya Al-Ansari saja. Kenapa kita tambah? Yang mana satu yang Imam Tirmidzi yang sebenarnya? Nanti keliru pula orang kemudian. Jadi ada banyak beza tu saya tengok antara satu terbitan dengan satu terbitan yang lain tu, ada banyak beza. Ni musuh-musuh Islam ni dia cepat, kadang-kadang buat dia mendahului kita kadang-kadang. Kalau tak belajar pula, habis. Kita simpan buku tu, kitab tu kita beli, simpan. Kita sendiri tak berapa nak boleh faham, tak belajar sangat. Kita simpan untuk anak kita. Bila sampai masa anak kita guna yang itulah, dia pakai yang itu. Dia pakai itu yang sudah dipesong, yang sudah diselewengkan, yang sudah ditokok tampok oleh orang kemudian, bahaya. Itulah sebabnya ulama-ulama kita kekalkan tradisi belajar secara talaqi, satu-satu belajar. Bukan dengan cara buat tesis. Itu pun bagus juga, bukan menafikan kebaikannya. Tapi kadang-kadang sistem tesis ni dia ambil satu tajuk, buat itu. Yang lain, satu kitab hadis pun dia tak habis. Mengecewa. Dan dia tak boleh tahu di mana. Ni kalau kita belajar dengan berguru, boleh tahu benda-benda ni. Dia lain, caranya lain. Sebab itu pengajian secara talaqi begitu lebih tulen, sama seperti yang ulama-ulama kita terima dulu, macam itulah. Ada pun sistem cara macam ni, boleh sebagai tambahan, boleh. Nak kita anggap dia sebagai sesuatu yang sempurna, saya rasa jauh. Ini sistem baru sebenarnya, diperkenalkan oleh barat. Ada kelebihannya, tidak menafikan, ada kelebihannya. Tapi jangan kita tinggalkan yang lama. Yang lama itu terus kita kekalkan. Al-Ansari yang tersebut di dalam sanad dua hadis ini tidak lain dan tidak bukan adalah Ishaq bin Musa Al-Ansari. Jadi saya gariskan di situ kan, di mana dia sebut Al-Ansari. Kemudian nota 23 tu, 23, iaitu Ma'an bin Isa. Ma'an bin Isa Al-Qazzaz. Imam Tirmidzi sebut begitu. Jadi kita nak tahulah, nak berkenalan dah dengan dia sedikit sebanyak. Daripada sini kita akan tahu, kita akan berjumpa lagi dengan dia di tempat lain, akan berjumpa. Kunyahnya Abu Yahya Al-Madani Al-Ashja'i. Itu nisbahnya. Ma'an seorang hafiz dan hujjah, seperti tadi juga. Bila kata hafiz hadis lah. Beratus ribu hadis dalam kepala. Ingat, baru dipanggil hafiz. Dan hujjah, ini bila hujjah, ini tinggi. Ini tinggi. Kalau kata hujjah, memang boleh pakai. Kita tak boleh main-main lah dengan hadis dia, tak boleh. Ini hujjah tinggi. Beliau menerima hadis daripada Ibnu Abi Dhi'b, Muawiyah bin Salih, Malik, Musa bin Ali, dan tokoh-tokoh seangkatan dengan mereka. Itu lapis, itulah generasi mereka ni. Ini guru dia. Ibnu Abi Khaythamah, Harun Al-Hammad, Yunus bin Abdul A'la, dan segolongan besar tokoh-tokoh hadis yang menerima hadis daripada beliau. Jadi ada anak murid pula, ramai pula orang besar. Antaranya itulah, saya tak sebut semua di sini sebab ini bukan kitab rijal, cuma sepintas lalu saja. Kalau nak yang besar-besar lagi, tengok Tahdzibul Kamal misalnya, Tahdzibut Tahdzib, itu 12 jilid perawi saja. Jadi dia sebut habis, murid dia semua sebut. Jadi bila orang sebut orang ni anak murid dia, kita boleh cek betul ke? Boleh cek. Ini dikatakan guru dia, padahal tidak. Kita boleh cek sebab dalam kitab-kitab rijal dia ada sebut ya, dengan lengkap. Kemudian dia sebut tahun, kalau dia pergi ke sini tahun berapa, dia pulang daripada situ tahun berapa.
dia ambil dengan orang tu, tahu berapa? Sebab orang tu sudah berubah fikiran dia bercelaru, dia jadi nyayuk kemudiannya. Jadi dia terima ni sebelum nyanyuk ke atau selepas. Nak tahu tarikh semua. Itu semua dalam kitab rijal. Ini semua ni dikaji sampai begitu, tidak kerana lain, kerana nak menjaga sunnah hadis Nabi SAW. Kerana ada itu ya sebenarnya. Sampai dikaji tentang orang-orang di perawi-perawi ni, sama ada dia tu betul-betul orang baik atau tidak baik, tak kira. Perawi-perawi yang ahli bid'ah pun ada semua. Kemudian dibagi pula, ada ini perawi mudallisin saja, mudallis saja. Kitab lain pula. Ini perawi ahli bid'ah saja, lain pula. Banyaklah. Habis itu kata Abu Hatim, saya lebih suka dia berbanding Ibn Wahab. Saya lebih suka dia berbanding Ibn Wahab. Sebab ini anak murid Imam Malik. Ma'an bin Isa anak murid Imam Malik. Ibn Wahab anak murid Imam Malik juga. Abu Hatim ini tokoh rijal. Biar kita kenal, biar kita kenal, jangan tak kenal tokoh rijal. Dia dibuat kitab rijal 9 jilid, Al-Jarh wa Ta'dil. Ini Abu Hatim dengan anak dia. Anak dia pun bekerja sama dengan dia, menyiapkan kitab. Seorang yang memang dipercayai. Saya lebih suka dia berbanding Ibn Wahab. Ibn Wahab tu hebat dah. Mana Ma'an ini bagi dia lebih suka lagi nak banding dengan Ibn Wahab. Berapa banyak mazhab Malik ni pakai pendapat Malik melalui saluran Ibn Wahab. Memang orang hebat. Tapi bagi Abu Hatim, dia ni lebih lagi. Kita boleh tahulah macam mana kedudukannya. Beliau murid Malik yang paling kemas, paling kukuh, paling mantap. Meninggal dunia pada tahun 198 Hijrah. Demikianlah tersebut di dalam Tazkiratul Huffaz. Tazkiratul Huffaz ni karangan Imam Zahabi. Dia mengumpulkan perawi-perawi yang digelarkan dengan hafiz sahaja. Perawi itu saja bincang dalam kitab. Tak kira lah akidah dia macam mana, tak kira. Tapi dia ingat hadis banyak. Jadi mengumpulkan perawi-perawi yang macam tu saja. Ada pula, jadi bahagian rijal ni pecahannya banyak pula. Dalam Tazkiratul Huffaz Tazkiratul Huffaz itu dia ada zail pula, ada macam tambahan pula. Sebab ini hijau gambar kan, dia tak seperti hijau lain. 100 tahun dah yang itu buat. Yang ni mari syarah 500 tahun dah sudah berlalu. Yang ni datang mari syarah, bincang. Yang ni tahqiq dan yang ni takhrij hadis dia. Yang tu buat 500 tahun yang lalu. Jadi kerja ni bersambung-sambung, tak ada putus. Masing-masing nak menyumbang untuk agama. Tak ada fikir apa upah apa, tak ada. Fikir nak buat untuk agama. Jadi Tazkiratul Huffaz Imam Zahabi sudah buat, tapi yang lain datang dia rasa ramai lagi, banyak lagi yang tertinggal ni. Dia pun tambah. Jadilah kitab tu semakin sempurna. Dipanggil Zaid. Ma'an merupakan salah seorang murid Imam Malik yang paling istimewa dan tersenarai antara murid yang paling lama belajar dengan Imam Malik. Patut pun dia hebat. Beliau juga merupakan salah seorang tokoh yang telah memainkan peranan penting dalam menghimpunkan fatwa-fatwa dan ijtihad Imam Malik. Jadi peranan dia besar dalam mazhab Malik, sangat besar Ma'an ini. Kemudian Ma'an itu ambil daripada gurunya Malik. Malik itu Imam Malik lah. Beliau ialah Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amar bin Al-Harith Al-Asbahi.
Gelaran beliau ialah Imam Darul Hijrah. Oh, ni kemuncak. Ini kemuncak, tak ada siapa pun pertikai. Salah seorang imam mujtahidin yang sangat terkenal, dikagumi dan diterima baik oleh semua tokoh ulama di sepanjang zaman. Kalau sebut Imam Malik, ada siapa pertikai. Ini tokoh besar. Meninggal dunia pada tahun itu 179 Hijrah. Lepas daripada tu, lepas daripada Malik tu, dia ada, kalau kita tengok dalam teks asal hadis itu, teks asal, tengok muka surat 21. Tengok muka surat 21. Imam Tirmizi ambil daripada Ishaq. Haddatsana tu siapa kata? Imam Tirmizi kata. Imam Tirmizi kata. Ishaq bin Musa guru dia. Dia ambil daripada Ma'an bin Isa. Ma'an bin Isa ambil daripada Malik. Imam Tirmizi berhenti setakat. Dia buat tanda, simbol. Itu simbol yang kita nak bincang. Dulu sudah ada dah dalam nota yang pertama, bincang panjang dah. Satu muka dah bincang tentang ini. Haddatsana Qutaibah tu. Jadi Imam Tirmizi pusing sanad dia, berhenti setakat itu. Dia sebut satu sanad yang lain yang juga sampai kepada Imam Malik. Jadi makna hadis ini ada dua sanadnya di bawah. Satu, Imam Tirmizi ambil daripada Ishaq bin Musa, dia ambil daripada Ma'an bin Isa sampai kepada Malik. Sanad yang kedua selepas tu, kan ada sebiji tu Imam Tirmizi ambil daripada Qutaibah. Qutaibah ni Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah ambil hadis ini daripada Malik juga, sampai kepada Malik. Bila sampai kepada Malik, di atas pada tu samalah. Sanad yang pertama pun sama, sanad yang kedua pun lepas daripada Malik tu, inilah Malik ambil daripada Suhail bin Abi Salih. Jadi yang saya nak sebutnya ada di sini. Apa makna itu? Kita kena faham lah. Bila baca kitab hadis yang asal ni, kita kena faham apa makna. Saya pun tidak hurai panjang di sini sebab sudah hurai dah dalam nota yang pertama. Ni apa maksud dia? Cara bacanya pun dalam perbincangan tu saya sudah sebut. Macam mana cara nak bacanya? Yang popularnya ialah qala, lepas tu sebut qala wa haddatsana. Begitu caranya. Cara bacanya begitu. Kalau tak baca begitu, memang dia tak belajar. Itu saja saya boleh cerita. Memang dia tak belajar. Jadi kena sebut qala. Dalam kitab mana-mana boleh sebut. Kitab Imam Nawawi ke siapa ke dia. Memang begitu caranya. Qala wa haddatsana. Qala tu siapa? Imam Tirmizi lah kata. Qala tu mana berkata? Dia berkata. Siapa? Imam Tirmizi lah. Dia juga berkata Qutaibah meriwayatkan kepada kami. Kalau tengok dalam terjemahan, saya terjemahkan semuanya meriwayatkan. Haddatsana ke akhbarana ke, saya terjemahkan meriwayatkan. Kenapa? Tak ada beza. Sebab Imam Tirmizi dari segi pendapat dia sama dengan Imam Bukhari dari segi ni. Jadi akhbarana dengan haddatsana ni sama saja. Tak ada lebih, tak ada kurang. Jadi bila begitu kita boleh terjemah samalah, meriwayatkan, hakikatnya meriwayatkan. Tak payahlah kita kata menceritakan kepada saya. Jadi kalau akhbarana memberitahu kepada saya, tak payah. Sebab mazhab dia haddatsana dengan akhbarana sama saja. Hakikatnya berbeza. Haddatsana maknanya dia terima tu guru yang baca hadis itu, dia dengar. Bila dia nak meriwayatkan hadis yang dia terima macam tu, dia akan kata haddatsana. Tapi kalau hadis itu murid yang baca, guru dengar, guru mengesahkan, murid nak, bila dia nak meriwayatkan hadis itu, kemudiannya dia akan kata akhbarana. Kalau bersama murid itu ada murid-murid yang lain juga, kalau dia seorang saja, dia akan kata akhbarani. Dia yang baca. Memang dari segi makna asal itu sama, tapi bagi Imam Bukhari dan Imam Tirmizi sama. Bila sama, dari segi terjemahan kita tak perlu pisahkan, tak perlu bezakan, sama. Sebab itu saya buat
meriwayatkan. Buat sama. Berbeza dengan Imam Muslim misalnya. Imam Muslim lain. Tak boleh. Kalau kamu timbul macam tu, kamu kena riwayat macam tu. Kalau kamu yang baca, bila kamu nak riwayat, kamu kata akhbarana, jangan kata haddatsana. Kamu menipu. Kalau macam tu. Kalau guru yang baca, kamu dengar, kamu riwayat haddatsana, jangan kata akhbarana. Dia jaga sanad itu. Kemudian habis itu nota 25 pada muka surat 23 tu, di sini ada isyarat tahwil, iaitu ha. Perbincangan tentangnya telah pun berlalu dengan panjang lebar di bawah nota 10 yang lalu. Sila lihat di sana. Lihat, sebab itu saya kata tadi, saya tak akan tulis berulang kali. Yang sudah tulis tu kita akan rujuk ke situ saja. Sebab itu seeloknya adalah yang dulu-dulu pun senang nak merujuk. Ni dalam sanad yang kedua, Imam Tirmizi ambil daripada guru yang lain, namanya Qutaibah bin Sa'id. Kata Tirmizi lagi, tengok terjemahan itu muka surat 23. Kata Tirmizi lagi, Qutaibah juga beriwayatkan kepada kami daripada Malik. Jadi sanad yang pertama nak sampai kepada Malik itu dua orang, Ishaq bin Musa dan Ma'an, sampai kepada Malik. Sanad yang kedua antara Tirmizi dengan Imam Malik hanya ada satu orang saja, iaitu Qutaibah. Itu bezanya. Jadi dah kita belajar Tirmizi ni, kita belajar yang lengkap dengan sanadnya, kena bincang lah. Kena bincang lah. Mungkin kita kata, saya ni layak ke tidak nak belajar. Dengar dulu dah. Dengar dulu. Kalau kita dengar, ikuti ni, boleh jadi kita akan lebih daripada yang belajar. Dia belajar benda lain, bukan dia belajar benda ni. Kita dengar benda ni, dia tak pernah dengar benda ni. Jangan kita ingat orang belajar agama ni dia tahu semua. Tak. Kalau dia belajar fiqh, dia tak ada benda ni, tak ada. Apalagi kalau dia tu ahli bahasa, dia hanya belajar bahasa Arab dalam PhD sekalipun, dia tak akan tahu cerita ni. Cerita haddatsana ni gini-gini. Kalau akhbarana ni murid yang baca, dia tak tahu. Jadi maknanya ketika tu lebih kita lah. Lebih kita lah yang tak belajar secara rasmi atau secara formal itu. Ada kelebihannya. Kalau kita memang belajar, lagi untunglah. Kita boleh gunalah pula yang kita baca ni, yang kita belajar ni untuk baca kitab-kitab lain. Sama saja faedahnya. Qutaibah. Siapa Qutaibah ni? Latar belakang Qutaibah telah pun berlalu di kitab 6 yang lalu. Sebab Qutaibah ni salah seorang perawi hadis yang pertama. Tak perlu bincang. Tengok sana. Diambilnya daripada Malik, daripada Suhail. Malik tu yang tadi lah, daripada Suhail bin Abi Saleh. Suhail bin Abi Saleh daripada ayahnya, yakni Abi Saleh, daripada Abi Hurairah. Itu sanad di atas daripada Malik. Itulah, sama saja. Dua sanad di bawah yang berbeza tu, bila sampai kepada Malik, sama saja di atas. Suhail bin Abi Saleh. Siapa Suhail? Kita tak bertemu lagi dengan dia. Adalah Suhail bin Abi Saleh Al-Madani. Maksud Al-Madani itu orang Madinah lah. Itu Al-Madani, seorang perawi saduk. Tengok, saduk. Kalau dalam sanad ni, seramai-ramai ni, banyak kan sanad itu, inilah yang paling lemah dalam sanad. Sebab dia hanya saduk. Tadi sab, hujjah, hafiz, macam-macam. Saduk. Kalau kita kira dari sudut bahasa Arab semata-mata, saduk itu, kalau sadiq maknanya benar, saduk sangat benar. Kalau sangat benar itu lebih lah. Ini dalam bab lain. Ini istilah ilmu hadis, usul hadis. Saduk tu tak boleh kita pakai dengan makna itu. Tak boleh. Kalau kita terjemah macam tu pun boleh mengelirukan. Jadi yang eloknya saduk lah. Guna saduk. Nak tahu saduk macam mana, tengok kitab mustalah hadis.
dia kuat juga nak banding dengan yang lain-lain tu, nak banding dengan lain-lain itu. Bukanlah kata dia ni perawi dhaif, tidak. Walaupun ada yang kata dia ni dhaif, ada, macam Yahya bin Ma'in. Tapi dalam ramai-ramai ulama-ulama hadis tu adalah seorang dua kata. Seorang dua tu pun sebenarnya dia ada kaitan, bukan sepanjang masa dia ni perawi dhaif, tidak. Sebab dia mengambil kira di akhir hayat dia. Sebab itu saya sebut hafalan Suhail tergugat di akhir hayatnya. Orang zaman dulu dia nak riwayat hadis ni, dia tak ada kitab, pakai hafal gitu lah. Sebut, saya nak hadis ni, tengok dia berdasarkan hafalan dia. Kadang-kadang bila dia tua, fikiran dia tergugat, dia teringat lagi, ada tersalah, tidak seperti dahulu. Ada juga yang catat. Kalau yang catat tu tak apalah, dia riwayat berdasarkan catatan. Tapi kalau dia ada catatan, ketika dia riwayat tu dia tak guna catatan dia guna hafalan dia saja. Tak boleh. Kecuali kalau dia tu dikenali sebagai orang yang kuat ingatannya, kuat ingatannya dan catatannya pun bagus. Dia kena ambil kira juga. Ia tidak sekuat sebelum itu. Imam Bukhari hanya mengemukakan riwayat beliau di dalam ta'liqatnya atau di dalam riwayat-riwayat syawahid sebagai sokongan sahaja. Tengok Imam Bukhari, kalau orang macam ni, dia tidak jadi perawi utama dia lagi. Ini ada dalam Bukhari, tapi dalam ta'liqatnya sahaja, bukan dalam riwayat utama Bukhari. Ya, dia kata haddatsana di bawah setiap bab itu, bukan. Kalau ada pun dalam bab adalah hadis ada di situ saja. Riwayat Imam Bukhari dalam ta'liqat dia tidak sama dengan riwayat dia yang di bawah tu. Secara tahdits itu, yang dia kata haddatsana itu tidak sama. Sebab dalam kita panggil tarjamatul bab atau ta'liqat dia tu, berapa banyak hadis yang dhaif pun. Jadi orang kata Bukhari ni tinggi, hadis dia, syarat dia tinggi, itu maksudnya hadis utama dia, bukan hadis dalam ta'liqat tu. Kalau hadis dalam ta'liqat tu ni Suhail ni adalah, atau dalam syawahid, bukan riwayat utama, sebagai riwayat sokongan sahaja. Bukan dia berpegang, jadikannya sebagai asas, sandaran utama, bukan. Sebagai sokongan sahaja. Imam Bukhari Timur dia sebagai perawi syawahid, bukan perawi usul, hadis-hadis usul kitabnya. Kita faham tu. Hadis usul lain, hadis syawahid lain, hadis mutaba'ah lain. Imam Bukhari Timur juga dia, tapi bukan untuk riwayat-riwayat usulnya, hanya untuk riwayat-riwayat syawahidnya saja. Kenapa? Kerana bagi Imam Bukhari ni orang boleh ragu, orang boleh pertikaian, ada pun yang pertikaian. Jadi dia pun bercermat, dia hanya ambil sekadar itu saja. Tengok, kalau Bukhari tak tengok, dia itulah yang bagi pengkaji-pengkaji, dia tengok memang ketat Bukhari, memang dia cermat sungguh. Kata Imam Al-Zahabi, para ulama mengatakan Malik menerima hadis daripada Suhail sebelum hafalannya tergugat. Jadi dia ni, ada orang yang mengatakan dhaif ni sebab dia tergugat. Ada orang yang masih menerima riwayat dia setelah dia tu jadi bercelaru fikiran dia. Tapi kita kena jelas, riwayat ini diambil oleh Malik, dan semua ulama kata Malik terima hadis daripada dia sebelum fikiran dia bercelaru. Jadi kalau macam tu, tak timbul masalah dhaif apa, tak timbul, tetap kuat riwayat itu. Kata Al-Hakim, Imam Muslim telah memukakan riwayat beliau, banyak riwayat beliau, tetapi kebanyakannya di dalam syawahid. Tapi dalam riwayat usul pun ada juga, tidak banyak. Yang kebanyakannya dalam riwayat syawahid. Itu kedudukan Muslim, direndah sikit pada Bukhari. Bukhari dalam usul tak ada langsung Suhail. Imam Muslim ada juga, tapi tidak banyak. Yang banyaknya dalam riwayat syawahid. Riwayat syawahid mana riwayat sebagai sokongan saja, bukan riwayat utama. Jangan kita nak kritik ke apa ke berdasarkan riwayat itu, tak boleh. Yang kata menepati syarat dia tinggi, ketat, itu yang usul, bukan yang macam ni. Itu kena jelas. Ramai orang tak faham, dia ingat dalam Bukhari ni sama. Bukan begitu. Habis.
Suhail meninggal dunia di zaman pemerintahan Khalifah Al-Mansur. Di situ dari segi tarikhnya kita tengok tak dapat lagi tarikh dia tu, tahun dengan tepat. Sebab dalam kitab disebut gitu. Dia Suhail ni menerima hadis ini daripada ayahnya Abi Saleh. Nampaknya panjang lagi kita ni. Tak boleh galik-galik lagi. Nampaknya kita berhenti setakat itu. Tak boleh dah kita tu mungkin ada yang nak balik jauh apa semua tu, lewat sangat. Jadi sekadar itulah dulu untuk malam ini. Jadi boleh dikatakan kita duduk bincang tentang perawi ya malam ni. Isi kandungan hadis tu, pengajaran hadis tak sampai lagi. Baru bincang tentang itu, dan kita akan sambung semula lah insyaAllah. Hanya sekadar itu. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Jawab. Boleh. Cuma takut lewat sana. Tak boleh banyak sangat. Ada sebarang persoalan? Banyak lah. 7,000 lebih. 7,000 lebih. Lebih kurang. Dalam mukadimah rasanya saya sudah sebut bilangan. Sudah sebut. Tengok. Tak ada, saya dah tanya. Dalam sanad ni ada Imam Malik. So ada tak hadis ni diriwayatkan dalam kitab Muwatta dia? Ada. Okey, yang kedua berkenaan dengan sujud lah. Apa dia punya falsafah dari segi bahasa ulama hadis gunakan perkataan ni, tapi makna dia lemah. Bukan lemah. Dia tidak lemah. Saduq ini lafaz ta'dil, bukan lafaz jarh. Tapi lafaz ta'dil yang rendah lah, antara yang rendah, dekat dengan jarh, tapi tak termasuk dalam jarh. Ini lafaz pujian juga. Tapi pujian ini tidak memberi makna dia ni boleh kita jadikan hujah. Maksud jadikan hujah tu, kalau dia bersendiri saja tak boleh. Kalau ada orang lain juga meriwayatkan seumpama dia, tak apa, boleh. Tapi kalau dia saja, tak boleh. Untuk nak jadikan hujah dalam agama, tak boleh. Saduq boleh jadi dalam pada dia kata saduq tu, boleh jadi dia dhaif juga, boleh jadi. Pasal dia dekat sangat dengan jar, tapi masih lagi lafaz ta'dil. Kita ni mana? Kita ni di mana? Martabat kita. Kita bukan perawi kan? Tak timbul lah saduq ke apa. Kita bukan perawi. Maulana nak tanya tentang sanad hadis ni, mana Imam Tirmizi terima dari Ishaq dan Ma'an. Yang satu lagi dia terima dari Qutaibah. Maknanya selepas daripada Imam Malik tu semuanya sampai ke Rasulullah sama lah. Antara dua sanad ni mana yang lebih tinggi? Maksudnya yang lebih kurang perawi lebih tinggi ke atau Yang lebih kurang tu lah. yang di Qutaibah? Saya bincang dalam ni, insya-Allah akan datang nanti. Kita akan Yang sanad pertama tu kuat kan? memang ada, kita bincang, insya-Allah. Ada dalam sudah tulis pun. Iya. Yang tadi Maulana sebut pasal yang tadi kitab Jarah wa Ta'dil Imam Abu Hatim Al-Razi kan. Tapi Maulana sebutkan dengan anak dia kan, sulit sekali kitab ni. Anak dia, pembantu dia, Abdul Rahman. Ibnu Abi Hatim tu Abdul Rahman tu lah. Abu Hatim tu ayah dia.